أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين. Amin. Kita pakai muka surat 47. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia daripada Dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dan kita pula diwujudkan dengan kita dilahirkan daripada mak ayah kita yang Islam. Dengan limpah kurnia dia, kita dihukum ke Islam. Alhamdulillah. Islam kita dapat pula limpah kurnia Allah Taala, kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan kita untuk mengikut syariat Islam. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat besar kat kita dengan diberi kita kehendak, keinginan untuk nak belajar, nak menuntut ilmu, nak memahami perjalanan agama ni, supaya benar-benar kita menjadi orang yang beragama. Khasnya batin kita, hati sanubari kita, mengenali siapa Allah Ta'ala, boleh mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan boleh sentiasa musyahadah, sentiasa sedar, sentiasa merasai dan menghayati Allah Subhanahu Wa Taala yang Dialah memberikan segala kurniaan kepada diri kita dan sekalian alam ni hinggalah ke saat ini. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir untuk solat asar berjemaah di surau ini, boleh nanti pula untuk berkuliah di sini. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan petang ini, meneruskan bacaan daripada kitab Penawar Bagi Hati ini, insyaAllah. Kita di muka surat 47. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu memilik akan segala hati yang dituntut akan taatnya, seperti kaya itu memilik akan harta benda yang banyak, dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan, dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, yang sebab bagi kebinasaan. Telah berfirman Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naja'aluha lillazina la yarjuna uluwan fil ardi wala fasada. Ada sekalian, kita nak sambung ni insya-Allah satu bab baru, nak menyatakan bab suka pada kemegahan, suka pada populariti. Yang tu kot moden sikit lah bahasa tu. Kerana antara perkara yang disukai oleh nafsu, suka popular, suka terkenal, suka kan masyhur. Istilah bahasa Arab dipanggil syuhrah, hubbus syuhrah, hubbul jah. Sukakan kemasyhuran, sukakan kemegahan. Jadi sifat ni sifat mazmumah, dia menghalang kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala,
untuk merasakan kehambaan pada Allah Ta'ala. Bahkan istilahnya kita dalam perjalanan nak jadi hamba ni, kalau ada sifat rasa nak megah diri, nak tonjol diri, nak masyurkan diri, yang ni dah istilahnya melampau, toro, turian. Istilah melampau ni kerana kita dah tak menzahirkan maksud Allah Ta'ala jadikan kita atas muka bumi ni untuk menzahirkan kehambaan diri, keberhajatan diri kita ke Allah Ta'ala, kebantungan diri kita ke Allah Ta'ala, bahkan untuk meninggikan agama Allah Ta'ala, meninggikan syiar Allah Ta'ala, bukan meninggikan diri kita. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua. Jadi apatah lagi insya-Allah dengan kita lalu kitab ni, dengan apa yang kita nak baca dan nak ambil faham, mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan pendirian kita di atas agama yang benar ni, supaya keyakinan kita kepada Allah, Allah sajalah yang layak dipuji, Allah sajalah yang layak kemegahan, penghormatan, kemasyhuran, kemegahan ni hanya layak untuk Allah Ta'ala. Antara kita ungkapkan setiap hari ialah at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Fokus satu at-tahiyatu lillah. Segala penghormatan, kemegahan, ketinggian adalah selayaknya pada Allah Ta'ala. Selain pada Allah Ta'ala, tak layak langsung untuk dapat kemegahan dan ketinggian dan kepujian, kerana puji semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Baik. Jadi kata dia, ketahui oleh kamu bahawasanya kemegahan itu, sifat suka megah, suka kena puji ni, suka populariti, maksud megah ni adalah memilih akan segala hati, memilih akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Susah baca kitab Jawi macam ni lah sikit. Memilih akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Yang tu kalau ikut dia nak sebut ataupun nak beri definisi apa dia kemegah tu. Memilih hati apa yang dituntut taat. Megah ni kata dia adalah hati yang nak memiliki satu perasaan yang perasaan itu adalah dia ada kehendak supaya orang lain beri taat, orang lain beri penghormatan, orang lain beri sanjungan, beri pujian kepada dia. Inilah megah. Itu kot maksud pengarang tu. Bandingan dari sudut kata megah ni, kita nak ada perasaan memilih hati yang kita nak tuntut supaya orang lain taat kita, sanjung kita, pandang kita, tengok kita. Seperti kata dia, contoh masalah tuntutan hati tu untuk nak sesuatu ni, seperti kaya itu memilih harta benda yang banyak. Jadi kalau kata sifat nak kaya, maksudnya nak tuntut harta banyak, tu kaya, nak kaya. Jadi kalau nak megah, maksudnya nakkan orang taat, orang sanjung, orang pandang, orang tengok, orang lambung kita. Itulah kot maksud yang dia nak urai maksud megah ni. Jadi bila sifat ni tercela, kita kena lawan dia, kena istilahnya mujahadah, kena bersungguh-sungguh supaya dalam keadaan kita mengejar taat pada Allah Ta'ala, mengejar untuk mencari kebajikan, buat kebaikan, ketaatan, jauhkan kemungkaran. Pastikan nawaitu kita betul, maksud kita betul. Kerana maksud kita kalau dah berpaling, yang inilah istilahnya nanti dia akan ada perasaan nak tuntut kemegahan. Kita akan rasa nak tonjolkan diri kita. Dengan penonjolan diri itu, bila diri tertonjolkan, orang minat, orang like. Saya mengaji ada Tok Guru sebut, contohlah kan, kita nak tengok kita lurus atau tidak ni. Kalau tuan-tuan yang tak biasa masuk Facebook, tak biasa masuk pergi media sosial, tak masuk YouTube ni,
Tuan-tuan tak rasa kot ni. Macam mana pun saya sebut macam ni lah kan. Kalau tuan-tuan ada dalam satu grup ataupun WhatsApp ni, tuan-tuan ada komen ke, hantar video ke, tengok ada orang bagi like macam ni. Macam seronok tak? Kembang. Itu menunjukkan kita nak megah tu kan. Cuba orang tunjuk tangan macam ni. Dia bagi macam ni lah. Ni. Macam rasa tak macam nak hina aku je kan, kita rasa macam tu kan, ada perasaan. Tuan-tuan wali ke saya tak tahu lah, tak ada rasa apa-apa kan. Kalau orang kata terbaik, padu ustaz, tahniah macam mana? Kembang lah. Tambah pula kalau kita punya view tu, kalau takat 20 orang tengok tak ada heran. Untuk screenshot berapa tengok kita? 13,000 tengok. Macam kuliah asar ni 13,000 tengok. Macam mana? Untuk kawan kita pun dia screenshot tu, dia hantar kat kita, ustaz, orang tengok ni 13,000 ni, asar ni macam mana? Macam mana? Terkebil-kebil biji mata kita tu. Tuan-tuan saya tak tahulah, tuan-tuan tak duduk tempat ngajar. Ya tuan-tuan. Tu yang saya kata, kalau kita tak duduk tahap tu pun, orang like kita, yang ada satu lagi dia tunjuk like yang ibu jari panjang tu kan. Saya kira menentang apa tu. Lawak sikit lah. Okey, lajak sikit ke sana tu. Saya nak sebut apa? Bila ada orang like, ada satu perasaan kita, ada tak? Jadi maksudnya kita ada perasaan nak megah tu. Cuba tak ada orang like. Dia orang ni tak boleh nampak aku ke? Aku kata ni, aku komen punya bagus ni, tak ada orang nak suka pun, bagi love ke apa ke, bagilah sikit. Yang ni macam mana nak pergi padam? Yang ni yang nak bagi padam ni tuan, memang kena didik nafsu. Apatah lagi pula, apa nak sebut, benda tu sentiasa melonjak-lonjak, apatah lagi yang tu istilahnya pencarian kita. Waktu memang rosak lah. Kadang-kadang kita tak mencari pun, tapi bila saya beri contoh tu, tengok zaman ni, yang itulah benda yang paling mudah kita, media ni lah kan, medsos ni, media sosial ni, baik WhatsApp ke Facebook ke. Kalau ada orang like, dia bagi love ada orang share kita punya pun, tengok apa orang share ni, yang tu pun kita seronok dah. Yang tu yang menyebabkan kita ada kemegahan, kita ada seronok. Jadi kita seronok tu di atas nak ada rasa kemegahan diri, rasa tonjol diri. Tambah pula pergi mana orang salam, orang tegur kita, kita dah jadi macam terkenal lah. Semua ni dia akan mengundang kasih megah. Kasih benda megah. Jadi yang salah tu macam mana? Kasih megah. Megah tu memang ada, cuma jangan kasih megah. Kadang-kadang kita tak nak kemegahan pun, tak nak masyhur pun, tak nak popular pun, tapi jadi popular. Yang jadi masalah macam mana? Kasih popular, itu masalah. Adapun jadi masyhur, orang bakal tahu hal kita, tapi kita tak kasihkan populariti tu. Bahkan kita betulkan maksud kita, tujuan kita, matlamat kita, dan kita sentiasa faham dan hadirkan apa ilmu yang telah kita belajar. Tutup guru asuh kita yang kita ni makhluk. Kita bukan nak cari redha makhluk. Kita tak mentelamatkan makhluk. Matlamat kita untuk mencari khalik makhluk, capai khalik makhluk, rasa keberhajatan kepada Allah Ta'ala. Kita harap hanya pada Allah Ta'ala. Bahkan kalau orang puji kita, kita tenggelam kan rasa diri kita ni, bahkan hilangkan ghaibkan diri kita ni, hilangkan rantaian ke kita ni, bahkan hubungkan puji tu ke Allah Ta'ala. Yang tu kot bahasanya. Kalau boleh betul perjalanan hidup macam ni, alhamdulillah. Tapi jangan tak tahu tuan-tuan, cabaran ni besar itu. Pasal apa? Pasal nafsu suka megah. Satu, diajar oleh para ulama kita nak hilangkan sifat-sifat kemegahan ni. Buat apa? Banyak zikir, banyak baca Quran, bertugas matlamat, sentiasa muhasabah diri, sentiasa semak. Kalau terasa aja, cepat-cepat istighfar, mohon diri pada Allah Ta'ala keampunan, kelalaian. Untuk rasa nakkan kemegahan, nakkan pangkat, nakkan kemasyhuran, nakkan harta benda dunia, nakkan pengaruh, nakkan kita punya maksud tu, kalau kata untuk menonjolkan diri kita, banyak-banyaklah istighfar, mohon keampunan kepada Allah Ta'ala, mengakulah kita dah zalim banyak, ya Allah ampun dengan aku. Yang ni untuk guru kita ajar bagaimana kaifiat
untuk hilangkan ada sifat kasih megah. Ya. Baik, jadi antara sebab dia tu pasal hati ni nak, kalau boleh orang tengok kita, pandang kita, taat kita. Dan keduanya kata dia, suka megah ni pasal apa? Jadi antara sebab suka megah ni pasal dengan megah boleh dapat kaya, memiliki harta banyak. Tu antaranya lah. Kalau katalah undian jadi PM, kita dapat PM ni rakyat lah Tuhan. Kita cerita member of parliament lah kan. Kalau kata ada dua, mesti ada satu kursi. Contohlah, kalau ada 112 macam mana? Oi, menang kita jadi PM tu. Saja sebut misal tu. Dengan sebab kita ada sokongan yang banyak, akan mudah dapat harta yang banyak. Lagi, sebab bagi menunaikan akan keinginan, tercapai cita-cita kita jadi Perdana Menteri. Saja saya buat isu sedikit kan. Sampai menggelabah kita punya kerajaan, kerajaan. Kita jadi penin, masyarakat jadi penin. Sampai digembar-gemburkan nak buat darurat lah, apa jadi tak jadi tak tahulah lagi macam mana ke depan kan. Punca pasal seorang ni. Tak tahulah, saya pun tak rajin sangat mentelaah benda-benda tu kan. Tapi tengok buka-buka ada. Dalam WhatsApp ada ni, ada. Punca dia seorang. Cuba kalau dia diam ya, tak gaduh hak tu macam mana? Rasa ni pula dalam masalah angka pun hari ni tak tahulah berapa angka, saya tak tengok lagi. Semalam dah 5 angka dah. 4, sorry. Sebut 5 ni berapa kali saya sebut ni. 4 angka dah. Tak risau ke kita. Contohlah kan kalau kita sebut tu. Bila dah 4 angka ni sepatutnya tak usahlah gaduh-gaduh nak rebut-rebut tu. Bagi selesailah masalah apa yang tu jadi masalah kat kita. Kena kurung esok balik macam mana 5-6 bulan dulu macam mana. Tak pening kita. Sebut pilih lah gitu kan. Takkan suka benda macam tu. Jadi asal nak sebut ialah bila ada orang yang dia nakkan populariti, nakkan kemegahan, nak capai cita-cita, nak maksud dia, antara tujuan tu adalah nak dapat harta banyak dan menunaikan segala keinginan. Betul lah. Dan faham tu keinginan apa? Keinginan dia mesti tak ada lain, mesti keinginan nafsu. Pasal nak masyhur ni nafsu. Mana nafsu? Nafsu tu dirilah kan. Nakkan perasaan kita ni timbul, kita akan dinaikkan. Tentu ulama-ulama dulu dia tak suka duduk tempat-tempat dia boleh timbul. Tak suka. Nak kata macam mana? Memang tak suka. Satu kalau saya ngaji lah, kalau arwah Pak Teh dulu, dia ni kalau saya dah tengok lah, dia nama dia timbul bila dia meninggal baru orang kenal lah. Zaman dia hidup ni, kalau orang tanya saya lah, ngaji mana Pondok Patih? Pondok Patih? Mana tu? Keruh, Kelang Kudu. Air Keruh, Melaka kan? Orang tak kenal Mata tu. Tak kenal. Bahkan orang Kelang Hulu pun ada yang tak kenal ada pondok itu. Sampai macam tu lah. Dia punya, orang kata apa, low profile dia. Tak nak langsung masyhur-masyhur ni. Tak ada elan Facebook, siapa nak masuk pondok, tak ada. Kalau yang main pondok dia ni, maksudnya memang orang cari, orang berkehendak, orang berkeinginan, orang yang bersungguh. Pasal apa? Dah lah duduk ulu, duduk pula dengan tak ada lampu, pakai lilin aja, duduk sejuk dulu, nak perhubungan, nak keluar ke pekan pun susah dulu. Lah ni mudah lah kan. Tak ada orang pergi pondok dia melainkan orang yang memang bersungguh-sungguh nak pergi mengaji. Jadi dia tu bukan nak kemegahan, dan yang nak pergi tu bukan nak cari megah ni. Memang nak mengaji. Bukan sijil pun tak ada, pengiktirafan pun tak ada. Apa pun tak ada. Memang pergi tu memang nak pergi ngaji, nak betulkan macam mana kita punya perjalanan diri untuk bersedia menghadap ilahi. Ni perjalanan untuk guru kita, para ulama kita, memang tak ada megah pun langsung. Tak ada langsung. Baik. Jadi antara kata dia bila megah ni, nak gaduh, nak cari kereta banyak, nak tunaikan keinginan. Lagi apa? Dan nak menyampaikan kepada tujuan. Memanglah tu kan. Orang yang duk megah macam-macam ni, memang selalunya itulah tujuan dia, nakkan
sampai tujuan tanpa mendapat sokongan ramai. Tu. Yang tu memang keedah-keedah zaman lah ni lah. Satu kalau tambah musim-musim kita kata pilihan raya ke apa, akan buat sedaya upaya apa jalan untuk menyebabkan dia ni diberikan kebolehpercayaan daripada orang ramai. Boleh dipercaya. Walaupun sebenarnya tak boleh pakai sekupang pun. Tapi akan dicerita masyhur dia apa dia. Sikitlah saya sebut tu dalam konteks orang besar-besar. Orang kecil-kecil macam mana? Orang kecil dia punya masyhur, nak cari masyhur ni tak adalah, kita tak adalah tahap tu kan. Tapi jangan tak tahu, nafsu tu ada. Kadang-kadang berangan, kalau boleh lah, aku nak jadi macam, kan? Satu, kalau ada kena tukar, pergi mengaji, taubat mengaji lain, jumpa guru betul-betul, betulkan kita punya matlamat hidup. Bukan mencari kemasyhuran, bukan cari populariti, tapi apa? Cari macam mana nak menzahirkan pengabdian diri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat kita situ insya-Allah. Baik, dan bahawasanya kata dia, kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, yang sebab bagi kebinasaan. Sebab nak boleh binasa, celaka, memang kasih pada megah. Jadi buangkan sifat nak mencari megah. Kalau orang bagi kita pangkat kemegahan pun, kena buangkan perasaan megah tu, dan jangan jadikan dia sebagai matlamat untuk dicari. Ustaz, saya nak sebut satu benda. Nak sebut tu guru saya lah kan. Saya duduk Pondok Patih ni, dia antara orang yang dapat anugerah Datuk. Saya tak ingat Datuk apa dah. Kerana tak peduli pun kami pun pondok ni. Dia pun tak pernah nak besarkan diri dia Datuk apa, tak pernah. Dia tak pernah kata siapa ni, ni Datuk Patih. Tak biasa. Tak biasa. Kita kalau pangkat Datuk, orang tak panggil Datuk kalau macam mana? Kau tak kenal yang kau Datuk itu? Tak tahu ke? Aku jumpa, aku duduk dalam majlis Sultan dia tu. Memang macam tu. Lambah yang isteri dia pula layak dipanggil Datin. Tak tahu aku Datin dah lah ni. Kita macam tu lah kan. Arwah Patih dulu pergi ambil anugerah Datuk, balik dia orang buat majlis. Majlis meraihkan Tok Guru anugerah, dia anugerahkan dapat Datuk. Buat majlis. Buat majlis tu dekat nak asar, lepas sembahyang asar buat majlis. Dia orang minta saya pengurusikan majlis. Saya pengurusikan majlis. Bila saya mengurusi, saya anak murid Tok Guru kan. Saya tahulah prinsip Tok Guru macam mana. Dia orang ni, bila Tok Guru ni dapat Datuk Guru, berkerumun mari. Masa Tok Guru tu Tok Guru duduk mengajar, tak peduli bang. Iya kan. Saya pasal faham Tok Guru kan. Mula-mula ucapan saya ingat lagi, saya pasal saya mengurusi majlis kan. Saya tahu saya cakap apa. Dengar. Selawat salam ucapan luar apalah kan. Alhamdulillah hari ni kita menerima satu pengiktirafan daripada Paduka Tuanku, Paduka Sultan. Apa saya sebut itu bahasanya. Itulah lebih kurang. Untuk menganugerahkan kepada ayahanda Tuanku. Sambil panggil ayahanda kan. Kalau ucapan macam itulah, kalau sembah ni kena panggil walik-walik lah. Ayahanda Tuan Guru untuk menerima anugerah Datuk. Saya punya ucapan mula-mula saya sebut macam tu, lepas tu saya kata apa? Hadirin sekalian, Datuk ni bukan matlamat yang dicari. Kita bukan bermegah untuk mendapat Datuk ni, tapi kita bermegah dengan kita ada Tok Guru, yang dia adalah pemimpin kita, pembimbing kita untuk bawa kita ke orang Ta'ala. Kalau pemimpin kita ni mengiktiraf Tok Guru ni, di atas beri Datuk ni, di atas dia nak menyanjung, di atas jasa yang telah dicurahkan, menyebabkan ramai orang dapat hidayat dan mendapat petunjuk, melahirkan ramai ilmuwan-ilmuwan Islam yang betul di atas jalan sebenar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur tuanku, berikan dia dapat tunjuk hidayat supaya meneruskan cita-cita dan kerja yang baik ni, menyanjungi Tok Guru dan para ulama untuk mengimarahkan negeri Perak ni
untuk diberikan orang seumpama macam ni anugerah-anugerah kebesaran supaya manusia faham bahawasanya orang macam inilah sepatutnya diberikan kemegahan dan pangkat di sisi manusia, bukan orang-orang yang cintakan keduniaan dan hanya pentingkan keduniaan dalam kehidupan mereka. Tok Guru ada sebelah ni, ada cakap ni atas ni tempat syarah tu, sebelah tu mula-mula ucapan saya. Saya nak sebut yang tu je, pandang lagu kan. Saya cerita apa saya cakap panjang-panjang lagi, saya bagi ucapan saya ceramah tu lah kan. Lepas tu, lepas saya berkongsi, pasal dia orang minta buat majlis, untuk minta Tok Guru bercakap sikit. Persilakanlah. Dia bercakap, saya sebut gini. Untuk dengan ni, saya selaku pengurusi majlis, mempersilakan yang ada Tuan Guru untuk memberikan sepatah dua kata sempena menerima satu anugerah yang orang dia pun tak pernah sangka, kami pun tak pernah sangka dapat anugerah yang satu pengiktirafan berharga, menunjukkan orang yang berilmu, yang mengajar dan menyumbang, mengajar lama dah agama dalam negeri Perak ni, diberikan kepada Datuk. Dipersilakan ayah Datuk Guru untuk memberikan ucapan fal tafaddal mashkura. Bagi salam, selawat salam. Dengar yang kata satu line tuan. Satu line. Kita ni, kata dia cakap salah sampel dia kan, aduh bunga-bunga, saya bunga-bunga kan. Kita ni hidup ni, dia sebut, seingat saya dia sebut kataan dalam Mata Hikam tu, kata dia idfin, mukadimah dia sebut tu, idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Kata Ibn Athaillah dalam kitab Hikam, kata dia, tanamkan wujudmu dalam patak bumi tu. Bahasa Ulu dekat Emang gitu kan. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Kita ni Allah Ta'ala perintahkan kita bukan nak tonjol diri. Kita kena tanamkan wujud kita. Ada kita tu pun kena rasa Allah yang bagi tubik kita ada atas muka bumi ni. Allah yang bagi kita tubik atas muka bumi ni. Kita kena rasa kita ni makhluk dia yang bagi kita ada ni. Tanamkan wujud kita ni, kita rasa Allah bagi wujud. Kalau kita jadi masyhur pun kita tak cari masyhur tu. Orang akan tengok kita mulia, kita tak pandang sikit pun nak jadi mulia. Ni kita. Dia cakap pun tak panjang lah tu. Saya ingat expect dia nak cakap panjang. Tak ada, dia cerita prinsip lah. Tu dia kata apa? Tok Sah dia panggil Datuk. Tu. Tok Sah dia panggil Datuk. Kami kat Monok memang tak panggil Datuk dia lah. Cukup saya sebut terang tu. Nak sebut tang kata, dia tak ada langsung nak cari masyhur. Dia pergi ambil pun orang lain dengan pakai baju Melayu dengan samping dia, tak ada jubah dia. Serban dia. Mu tak pergi masuk, aku tak pergi dah. Jangan. Kalau kata syarat kemasukan apa, naklah berpakaian rasmi, baju Melayu dan samping, tu tak payah nak suruh Tok Guru pakai samping belah otak tu. Mu siapa ni garah hang dia? Dia kata nak pakai ni Pak Teh tak ada ni kan, mana ada baju Melayu, tak ada pakai samping. Nak pakai songkok bukan dia dah lah. Betul dia kata tak apa pakai jubah tak apa. Pakai jubah yang putih, dia orang bagi satu jubah biasa ada pakai kamis ni, betul? Bagi jubah hitam tutup tu. Dia ambil anugerah tu pakai baju tu itu. Orang lain semua bersamping, bersongkok apalah. Dia tak ada. Pasal apa? Tu dia kata, kalau dengan sebab nak kaya samping, kaya songkok tu nak kena pergi majlis aja, tak patut tak pergi lah. Kita kalau macam mana? Weh, bukan senang ni weh nak dapat Datuk weh. Lain tuan, lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kesedaran situ. Mula tu boleh pegang tentang prinsip tu. Kita terus tak panggil Datuk lagi, tak apalah. Kena esok ada surat dengan rasmi main surat tu. Macam mana? Diminta untuk hadir ke Istana Candan kan, Kuala Kangsar untuk menerima anugerah Datuk. Macam mana? Tak tidur malam tu. Belajar tu. Ampun tuanku. Macam mana nak mengadak tu? Selangkah depan, depan belakang apa. Nak angkat tangan tinggi mana. Latih tu, dia ajar tu. Nak ngadak tu. Allah. Ada rehearsal kan?
Saya masa ambil tauliah dulu pun dapat dah tauliah. Nak pergi tu kena ngadat Sultan Azlan lah dulu kan, almarhum. Saya tak pergi pasal tak ada baju Melayu. Pejabat agama tu dia hantar pejabat agama pergi ambil kat pejabat agama lah. Pasal apa? Pasal tak ada baju Melayu nak pakai. Saya bukan jenis sampai pakai baju Melayu sampai lah ni saya tak kerti pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu pun sapai tu lah saya kerti pakai kan. Macam ni. Baik. Saja nak sebut tu nak tunjuk kalau tutup guru kita yang macam ni lah keadaan dia. Sampai sudah macam tu lah keadaan dia. Jadi asal nak sebut kalau kasih kan kemegahan apa ni sebab kebinasaan. Sebab kebinasaan. Dan bab ni yang kita nak bagi betul apa? Bagi betul hati. Nak bagi betul hati ni apa dia? Mesti bagi betul tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Siapa Allah, siapa kita, makhluk ni apa kedudukan dia, Allah, kedudukan Allah macam mana. Tak faham kita hak tu memang payah kan. Kita akan istilah gurur, kita akan tertipu. Kita akan cari apa yang tak sepatutnya kita cari. Pasal apa? Nafsu ni dia akan menyeleweng. Pasal kita tak ada kayu ukur, tak ada sepadan untuk menyebabkan kita boleh duduk di atas landasan yang betul tu. Dan jangan tak tahu, kadang-kadang ada ilmu pun kalau tak duduk bawah asuhan guru, hanyut juga tuan-tuan. Pasal apa? Jangan semalah bab nafsu ni. Allah. Lepas tu tutup guru juga, kalau saya ada duk ngaji, ada orang duk pesan, nak sebut kata nafsu ni. Pasal sebut contoh macam pondok. Pondok ni ada orang perempuan, ada orang lelaki kan. Kalau yang perempuan nak pergi ngaji ni, tempat ada. Tapi tutup guru dan nasihat dia kata macam ni. Biar hak demo lah bagi orang perempuan jaga. Nak kita pergi kedik-kedik, pergi jaga orang perempuan tak usah lah. Takut nanti mungkin nak. Allah. Pasal bab nafsu, nak cerita bab nafsu. Bab nafsu. Nafsu ni mudah sangat nak menyeleweng. Allah. Tambah nak kita pula tak pernah dapat latihan macam mana nak memperbaik nafsu, nak mengelokkan nafsu je dah. Allah. Baik, firman Allah Ta'ala untuk dia nak datangkan dalil, kata cari megah ni kebinasaan. Dia sebab binasa. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Terjemahnya, kata dia, bermula negeri akhirat itu, kata Allah Ta'ala, kami jadikan dia akhirat ni untuk siapa ni? Bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi. Orang yang akan dapat barisan akhirat sempurna ni siapa? Orang yang masa hidup di atas muka bumi ni, dalam syahadah ni, hidup kat sini ni, dia tak nak keuluan, tak nak ada ketinggian, tak nak ada kebesaran sama sekali. Kebesaran, ketinggian ni bukan matlamat hidup dia. Dia tak cari langsung. Kalau katalah dengan sebab tu dia jadi takwa, dia jadi taat, orang lantik dia juga untuk duduk pangkat kebesaran. Dia tak akan kasih langsung kepada kebesaran tu. Bahkan pangkat yang dia dapat tu dia akan rasa takut, khawatir. Dengan sebab tu dia jadi gurur, terpedaya dengan pangkat tu. Bahkan nanti salah guna pangkat itu untuk kepentingan diri. Untuk guru dulu. Satu tutup guru dulu, tawar jadi mufti tak nak, tawar jadi qadi tak nak lah, semua tak nak. Semua jawatan-jawatan ni tak nak. Yang kalau saya ingat, kalau arwah Fatih dulu macam mana dia boleh jadi ahli majlis fatwa. Dia boleh jadi ahli majlis fatwa pasal orang ahli pejabat agama bakat mari. Saya tak ingat yang mari masa mula-mula dia nak pergi dilantik sebagai ahli majlis fatwa ni. Mufti kita lah yang masih hidup ni, cuma dah huzur lah. Dan ni mudah-mudahan Allah telah sihatkan dia. Syafa'ahullah. Syifaan ajilan. Amin ya rabbal alamin. Saya tak tahu, tak ingat sama dia datang tak datang. Ayat yang dikata pada Tok Guru menyebabkan Tok Guru tak, orang kata apa, malu Allah tak boleh nak tolak dah. Pasal apa? Tak ada orang dah kami dalam ahli majlis fatwa nak buat rujukan kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tasawuf. Harap kepatis orang. Tak ada dah. Orang lama ni, kalau dulu ada Haji Mat Saman Kati, Tok Guru yang sebelum tu ada lagi lah.
Bila meninggal, hak tokoh-tokoh yang ada tu, ramai dah semua, ramai Abang Patih semua tak ada. Ustaz Abdul Rahman Mubarak, ramai. Ada 2-3 orang yang saya kenal, yang menantu Tuan Haji Ghazali tu, Ustaz Hashim Haji Anang. Dulu saya mengaji kat Pangkal Datuk, dia juga lah, dia buat ahli majlis fatwa juga. Jadi semua ni dipanggil untuk jadi ahli majlis fatwa. Siapa? Tak ada orang dah dalam jabat agama yang dalam ahli majlis fatwa ni nak jadikan untuk tahu kitab-kitab turah lama ni. Kami tak mengaji macam Pak Teh mengaji. Kena ayat tu, dia tak boleh kata apa. Nanti kalau kami tak kerti, kami buat mengapu, nak rujuk kat siapa lagi? Dia tak boleh tu, dia tak boleh terima. Dia tak boleh kata apa lah. Tu kat lah. Kena kat apa lah. Kena kat moha lah. Tak apa lah kalau gitu. Baru tak apa. Saja-saja nak isi borang, nak jadi ahli majlis fatwa, tak pasal. Tak pasal. Kalau zaman ni agak-agak kalau ada isi borang lah, agak-agak orang isi ya. Oh. Allah. Tambah isi borang jadi mufti macam mana nak lah. Oh, bergebuk dah lah ni. Tunggu mati lah. Dengar sikit. Ni. Mulut duk nganga tu. Apa? Tambah yang ada kepentingan untuk menyebarkan fahaman masing-masing tu. Jaga semua duk nganga tu. Kalau boleh nak bagi orang ni, nak bagi orang ni naik, nak bagi orang ni naik, nak bagi orang ni naik. Orang yang memang sepatutnya naik, memang dia tak cari muah tu. Memang kalau ada katalah Bobby, ada tutup guru yang sepatutnya naik. Tak ada dia pandang lah. Kata, aku ada CJ apa? Tu arwah Pak Teh pun ingat saya bila dia terima tu, kata dia, tapi Pak Teh ni tak ada CJ apa dah. Nak jadi ahli majlis fatwa aku dah. Macam tak apa, Pak Teh ni special kata dia. Kami bagi special. Pasal bila pergi kan, dia ada tuntutan perjalanan, allowance, dia akan bagi ikut CJ. Betul kan? Tuan faham kan saya sebut bang? Betul kan? Orang biasa kerja kerajaan. Ikut grade dia lah. 41 ke 19 ke. Kalau mu lekeh. Kalau mu jusa ke, jusa C ke, jusa B, jusa A ke lah macam mana. Hak tu. Duit minyak berapa dah. Tengok pangkat lah. Pak Teh orang nak pergi pangkat aku dah. CJ je 5 lah. CJ Senawi tak ada. CJ apa pun tak ada. Nak pergi pangkat macam mana? Nak tak nak dia bagi tarah ahli majlis fatwa lain. Semua tu level-level, semua ada PhD. Dia bagi PhD kat lah, keluar tak ada apa-apa. Ni apa? Special, keluar surat special. Patutnya kena tunjuk lah sijil dia apa, isi borang gini-gini. Ni lantikan special, bawah kuasa sultan. Sultan bagi. Dia tak pernah cari buat tu. Tapi orang bagi panggil dia. Dan duduk tempat tu pun, dia tak pernah seronok duduk tempat tu. Bahkan dia risau. Dia pasal bila dia ngajar, dia cerita lah apa masalah duduk majlis fatwa. Kami dengar lah. Dah bang. Kadang ada saya pun nakal kan, ada duduk tempat ahli majlis fatwa ni, kadang duduk khidmat kat kebun apa, jumpa dia, ada waktu dia rehat tu, kadang sambil minum jucuk, makan jucuk, minum kopi tu. Yang penting tak izin nak tanya ni. Duduk majlis fatwa ni tak boleh nak ubah ke dia ada buat hak mampu tu, pasal dia duduk ngajar kita macam-macam lah kan. Ustaz kan senang nak ubah lah. Lama dah. Kita nak ubah ni kena mengadak tuanku lah, kena mengadak esko lah, kata dia. Susah lah. Hak duk dalam undang-undang tu, hak tu lah duk pakai hak tu. Kata. Bukan nak boleh ubah dah. Takut lah duk tempat tu. Kata. Dia takut. Dia duduk tu bukan megah lah. Takut. Kalau kata bagi orang lain, tak apa lah. Aku tak nak masuk campur lah. Kenapa? Nanti dia takut macam ni, orang akan gunakan dia. Pak Teh ahli majlis fatwa kata tak apa. Dia takut tu. Dia takut ada orang celaka guna hak tu. Pak Teh pun kata tak apa dulu. Padahal mana pula tak apa, dia tak suka tapi nak ubah tak boleh. Pasal yang tu undang-undang lama. Masa tu dia tak jadi ahli majlis lagi. Pula tu dia bagi mesyuarat majlis, dia bukan pergi mesyuarat dan tengok apa betul apa yang tak betul lagi betul. Bahkan dia ada lah isu ni nak kena bincang, nak muzakarah. Pak Teh buat kita tunjuk tempat rujukan. Tu kerja dah. Ni dah bagi arahan dah apa dia yang ni. Anak kami nak tempat rujukan dah. Jadi gunakan arwah Tok Guru ni buat apa? Untuk tempat rujukan. Rujukan tempat yang dia orang suruh Tok Guru pergi cari. Dia orang nak cari tak kerti. Kita tak pernah ambil buka. Buka pun tak faham. Nanti suruh Tok Guru, jadi Tok Guru ni jadi kuli ni mau tengok kitab apa ya.
Bukan nak kata Tok Guru, ya betul macam mana? Cerita kami pakai. Tak ada macam tu. Tak ada. Betul dia duduk tempat tu dia takut. Baik. Jadi asal nak kata Allah Ta'ala ni dia sediakan akhirat ni untuk apa? Bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian. Orang yang bukan nak ketinggian di atas muka bumi. Dan tiada akan kebinasaan. Dan dia tak nakkan kebinasaan. Nak tinggi pun tak. Dan tak ada langsung ada perasaan nak membinasakan orang lain. Seorang yang beriman ni, dia takkan nak diri dia mulia. Untuk dia dikenali, dapat masyhur, pangkat, dia takkan ada macam tu. Orang beriman betul-betul ni, dia takkan ada nak ke atas muka bumi ni berlaku apa-apa kerosakan. Diri dia pun dia tak rosakan. Dan dia tak nak orang lain melakukan kerosakan. Kalau orang lain melakukan kerosakan, dia akan cemburu, dia akan iri hati. Yang tu kot. Maksudnya dia tak puas hati. Kenapa orang ni buat jahat? Kenapa tak mau semayang? Kenapa tak mau ngaji? Kenapa dia jadi bodong? Kenapa dia engkar dengan Allah Ta'ala? Kenapa jadi dahaka? Dia akan pergi jumpa, dia akan nasihat untuk bawa orang ni ke jalan Allah Ta'ala. Ni orang beriman. Tengok orang ni tak boleh taat, dia akan kesian. Dan orang-orang yang memang kekasih Allah Ta'ala ni, hati dia sentiasa memohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ni bagi rahmat, bagi keampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Tok Guru macam ni jiwa dia. Kalau arwah Patih ni, ingat saya pasal kat dia lama ni. Saya duduk dengan Tuan Haji Ghazali pun 4 tahun ni. Saya ngaji dengan arwah Patih ni lama, dah dengar dia ngajar dia sebut. Nak sebut gini, dia kata Patih ni, pasal dulu duduk ngaji pun Tok Guru dia asuh dia macam tu. Hari-hari duk minta doa, ya Allah, ya Allah. Apa dia? Siapa duk main pondok ni, kalau yang tak mau ngaji ni bagi dia tubik lah, ya Allah. Dia serah urusan dia ke Allah Ta'ala. Mana yang tak mau ngaji ni, bagi dia tubik lah, ya Allah. Bagi duduk sini jadi payah. Aku pun tak tahu siapa dia nak mengaji, tak mau mengaji. Kadang-kadang tengok macam rupa nak mengaji, padahal tak mau mengaji. Kadang-kadang terbalik. Kadang-kadang ada orang main pondok niat jahat. Ada orang tuan. Ada yang mengintip-ngintip special branch. Macam-macam. Macam-macam ada yang dulu pernah berlaku kejadian nak santau. Ada. Patih dia pasal terima amalan apa, ada amalan dia. Allah Ta'ala lindung dia semua. Alhamdulillah. Apa lagi saya nak sebut? Saya nak kata dia minta, kata dia, memang duk minta hari-hari. Siapa tak mau mengaji ni, bagi tubiklah pada pondok ni. Siapa yang nak mengaji ni, buka pintu hati dia, jauh pun mari sini. Entah, doa Tok Guru. Satu, dia bukan gaduh elan-elan. Saya tak pernah tengok elan pondok Patih dulu. Tapi saya sampai. Orang pun pelik. Macam mana boleh kenal duk ulu? Tak tahu. Dah ada hubungan doa. Kita nak mengaji. Dia minta siapa nak mengaji mari. Itu sampai. Kita punya iman macam tu. Saya tak pernah tahu tentang perkelah hulu dulu. Ada pondok. Pergi pula. Lacuk hulu. Siapa? Orang tak kenal. Orang situ pun tak tahu. Orang situ pun tak nak teringin mengaji tu. Saya orang KL anak. Bukan KL ni Kuala Lipih bukan. Bukan Kuala Luar bukan. KL ni banyak KL. Saya Kuala Lumpur weh. Saya orang Kuala Lumpur. Jalan Kelang Lama weh. Jalan Kelang Lama. Jalan Kelang Lama bukan Kampung Pasir Baru. Bukan Kampung Pasir Kelang. Ni Ulu Kelang. Ni Kampung Pasir Tengah Pekan ni. Ada stesen komuter Petaling. Ayah saya kerja kita pergi situ kan. Boleh main hulu ni. KL ke KL. Kuala Lumpur ke Kuala Luar. Sikitlah ke sana. Itu saya main bahasa sikit. Bahasa apa boleh sampai? Doa dia. Doa dia. Tu dia tak nak kerosakan langsung dan tak ada langsung dan cari ketinggian ni. Baik. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ini ayat akan mengendaki ketinggian dan mengendaki kebinasaan. Menerangkan ia akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu. Apa dia? Nakkan ketinggian. Yang ni bukan orang-orang yang betul-betul nak ke akhirat. Lagi tak nak berlaku kerosakan.
Orang yang betul-betul nak akhirat, memang dia tak akan nakkan kerosakan. Bahkan dia nak kalau boleh, semua keliling dia ni, semua orang taat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ada perasaan tu, keinginan tu. Pertama sekali nak semak dan muhasabah diri kita, adakah diri kita menghendaki diri kita ni nakkan kebaikan, tak nakkan kerosakan. Pasal kadang-kadang kalau perhati diri kita sendiri, kita tak jadikan diri kita ni nakkan kebaikan. Kita sendiri kena tak sedar kita ni sedang mencari kebinasaan. Dengar elok. Saya sebut mudah ni pun ada, saya ngaji ada guru sebut untuk muhasabah. Kita kalau isap okok lah, nak dapat kebaikan kan nak pergi jahanam diri. Kita aja rasa nak kebaikan, padahal tu pergi jahanam diri tu. Kat diri kita orang kita nak pergi jahanam. Bayang no, adakah kita agak-agak nakkan orang lain buat kebajikan? Orang bagi persoalan situ sudah. Kita pun dah rosak diri tu. Kita tak rasa kita binasa diri, kita dah rasa kita buat kebaikan. Tentu pun dah teruk lah kita. Kita dah rosak situ dah. Tambah nak ada perasaan kasih sayang supaya orang lain boleh taat, orang lain pun ngaji, baca Quran. Ta'ala zahir batin betul dengan orang Ta'ala. Tak ada dah. Dia boleh isap okok tu. Baik, tak beli beras tak apa, janji okok boleh beli. Siapa dia ni tak betul lah kan. Betul lah diri kita mana perjalanan sewe-sewe tu. Pasal macam mana kita nak ada kebaikan pada orang, pasal kat diri kita pun belum ada kebaikan. Saya ngaji kan, arwah patih selalu dan siap ni tak. Kita ni, kalau kita dah pandai, patutnya kita nak kalau boleh orang lain pun pandai macam mana kita dah pandai. Kita duk reti, kalau boleh kita nak bagi orang lain reti macam mana kita reti. Kita boleh taat, kalau boleh nak bagi orang lain taat macam mana kita boleh taat. Patutnya kita gitu. Kalau kita ni kata dia tak taat, untuk kita tarik orang macam mana kita tak taat, tarik orang nak bagi orang tak taat. Orang mengaji kita tarik bagi tak pergi ngaji ni iblis dia lah. Simple ya dia aja. Senang. Betul. Kita tarik orang gimana? Satu tak tarik orang tu diri kita sendiri. Adakah kita akan bawa orang untuk orang taat ataupun nak bawa orang makin binasa macam mana kita dah binasa? Satu kadang mak ayah ada benda dia tak perasan. Apa dia? Dia nak, kadang-kadang dia nak anak dia jadi baik, tapi dia beli apa? Dia beli handset, dia bagi lain. Untuk tengoklah apa mau nak tengok. Ya, pada dia rasa dia bagi kebaikan. Padahal hak tu menyebabkan dia dapat kerosakan. Dan cuba fikir tak, kita pun dah kena dapat menantang tu kita jadi rosak. Takkan anak kita dapat kebajikan. Tu kat anak saya tak beli handset untuk dia. Dia nak beli risiko sendiri. Saya tak beli, tanya dia. Dia beli sendiri. Dia beli, saya pun tak tahu. Dah berapa bulan dia pakai baru saya tahu dia ada handset. Ya, betul dia. Saya tanya mana, saya pun tak tahu. Ya, betul kan? Aku rasa betul lah. Betul dia tukar lah handset lain tu pun saya tak tahu tak. Saya kalau handset dia dah hang lah. Gila, sak-sak gila. Kita tak boleh handset ni. Kalau beli pun repair kedai kan, sakit dia pun software lain pun gila lah. Dia tak, kapasiti dia tak upaya lah terang ni. Dah lama lah pakai pun 2 tahun, 3 tahun lebih lah. Penuh lah memori lah, buang tengok sak penuh. Masa tu pun saya tukar. Saja-saja nak sabit skrin tak lawa, aku nak ambil skrin pun tak ada pasal. Tak pasal. Apa saya nak sebut ni. Saya tak beli handset untuk anak. Kalau dia beli semua, dia punya risiko sendiri. Pasal saya tahu saya dapat handset saya jadi kona, satu saya tak beli untuk dia. Kalau kat saya pun saya tahu apa jadi kat saya handset tu, kalau saya layan dia saya jadi apa. Tambah budak-budak muda ni kalau handset tu dapat apa jadi kat dia, satu saya tak beli untuk dia. Kat rumah-rumah saya beli. Pasal saya tahu saya beli kat dia tengok apa, dia buat apa. Saya tahu, satu saya beli untuk dia. Saya beli untuk dia. Kalau dia beli tu untuk rosak diri dia, saya bagi handset yang boleh call dengan mesej tu ya. Saya tak pergi kat smartphone. Nak smartphone mau beli sendiri. Tapi saya beli kat smartphone kan. Buat apa lah? Saya punya Facebook dia ada tengok, saya tak tengok Facebook saya. Tengok sekali-sekali lah Facebook saya, orang rumah saya yang dah tengok. Friend apa dia tak kenal. Saya lah nak setuju jadi friend tak friend tu. Mana terlajak unfriend balik. Pasal agak ada hak pening tu. Yang dia tengok saya punya Facebook tu, tengok ke lah, kata tengok, tapi saya tahu dia tengok apa.
Apa cerita ni? Nak kata, apa benda yang kita tak nakkan kerosakan, kita tahu kat diri kita boleh jadi rosak tu, kita tak nak juga orang lain pun jadi rosak dengan sebab tu. Saya nak sebut prinsip tu. Betul, hantar mengaji. Mengaji pun nak pergi ngaji sana, mengaji sini. Kita cari semak lah tempat mengaji yang mana. Bila tak tahu, saya tak tahu nak hantar mana. Nak pergi. Tapi saya tak tahu nak pergi hantar mana. Ada tempat saya tak tahu, saya tak nak pergi. Saya pun tak suggest. Yang saya kenal, saya hantar lah. Mana ada orang nak pergi mana. Saya takut ada kerosakan tu. Kadang tengok walaupun tempat mengaji, dia tengok mengaji dia Wahabi. Jaga tu. Ya kan, sampai zaman ni Wahabi jadi menyusuk. Munafik ni ramai. Munafik pula dah. Ya, jadi sembunyi. Dia tak tunjulkan diri dia, tapi dia ajar merepek. Cukup sekali lalu itu. Dan masuk dalam ketinggian itu kemegahan. Yang tu dia nak syarahkan dalam Quran tu sebut la yuriduna uluwan. Orang yang betul-betul nak akhirat ni orang yang bukan nakkan ketinggian, termasuk ketinggian ni kemegahan. Dan firman ia Allah Ta'ala lagi, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa terjemah dia tu? Barang siapa yang ada ia menghendaki dengan amalannya akan hidup dunia. Peringatan besar tu. Kita buat amal, tapi matlamat kita nak untuk dunia ni. Yuridul hayatad dunya wa zinataha. Dia cuma yang tu ada huraian tafsir sikitlah. Siapa yang dia beramal pasal nak hidup dunia. Jaga tu. Memang tutup guru kita, ulama-ulama kita dia pesan banyak bab ni. Berapa ramai orang yang beramal amalan akhirat, rupanya nak cari dunia. Begitu juga sebaliknya, berapa ramai juga kita tengok orang ni kadang-kadang dia tengok dia buat kerja dunia. Rupanya niat dia adalah untuk cari redha Allah Ta'ala. Satu kadang-kadang kita terpedaya dengan buat amalan-amalan berupa akhirat, tapi sebenarnya cita-cita kita dunia. Satu, kita kena duduk bawah pimpinan guru, duduk dalam pengajian yang betul supaya hati kita betul dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita akan ada apa? Nampak taat ni hanya suri. Apa dia suri ni? Rupa taat. Rupanya dahaka. Rupa je nak akhirat. Rupanya nak dunia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Itu nisbah doa. Nisbah nak duduk dalam peliharaan ni, kena mengaji, kena belajar, kena berguru betul. Tambah kita jumpa guru yang sejati, yang dia ni memang tak nak kemasyhuran apa pun di hati. Kita menghadap dia betul-betul, tengok dia punya asuhan mana. Memang kita jumpa guru yang betul ni tuan-tuan, best sangat. Memang dia akan ajar kita betul-betul jalan macam mana dilalui ulama-ulama dulu. Baik. Jadi siapa yang menghendaki dengan amalannya akan hidup dunia, satu. Dan menghendaki perhiasan dunia. Dia gaduh nak ke perhiasan dunia tu. Yang tu pun panjang tu kalau syarah tu. Jadi betul kan kat kita. Kalau ada perhiasan pun, kita bukan maksud perhiasan tu. Kalau ada pun pasal apa? Pasal dia sebab untuk mencapai maksudnya. Contoh misal lah, saya dulu kereta buruk lah. Ni baru sikit lah. Pasal apa tu? Dah berumur ni, kalau kereta buruk, dia lain sikit. Dulu kita buruk tak apa. Dulu saya naik Toyota LE ya. Sampai KL. Merata lagi kita tu, Toyota LE. Umur dia tahun 85. Saya mula-mula beli kereta kita tu. Betul kereta Cherit. Tahun 86. Cerit belakang dia petak tu kan. Daihatsu Cerit. Apa saya nak sebut ni?
Itulah sebenarnya kita. Tapi bila jalan jauh sikit, sagi hak ni lah satu hal. Tapi mudah je gaduh hak tu. Tak gaduh lah. Rehat-rehat pun tak gaduh lah dulu. Main tua ni tak boleh lah. Tengah kereta elok pun, bila dah letih tu, duduk belakang tu, berdekur sampai macam duduk sembang dengan orang tu. Tadi berdekur kuat. Tak dengar. Dia apa berdekur sama. Sorry. Ada orang tak faham dia lah. Kami cerita dalam kereta ni. Saya sendiri boleh perasan saya berdekur tu. Boleh perasan berdekur kan. Letih kan. Ngajar letih. Tak dengar. Sabit kena mengajar lah. Tapi bila tambahlah ada rebah lagi, kita duduk ni, tak boleh. Duduk dalam kereta lain tu. Nak cerita apa ni? Jadi tukar sikit kereta baru tu siapa? Tak ada loan. Ke riba-riba tak pasal. Kita mengaji lah. Tok Guru duk ajar lah. Tu kereta tu pun nampak memang murah lah. Tu. Nak sebut kata murah tu dengan kereta baru mahal gila lah tuan-tuan. 5 kali ganda daripada harga asal dia kan. Apa nak sebut ni? Jadi kita bukan nak zinah tu. Walaupun kat situ ada zinah dia. Untuk kereta baru nampak. Memanglah baru baik. Tapi umur lama 10 tahun tu orang tak mau pakai lah. Apa saya nak sebut ni? Walaupun kat situ ada zinah lah, kita bukan masuk situ. Walaupun kat situ ada satu perhiasan, tapi kita kalau atas masuk cari megah, out. Tu betul tak tu? Baik. Jadi siapa yang memang nak cari kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu dalam dunia. Siapa yang nak dunia, nuwafi ilaihim a'malahu fiha. Kami akan sempurnakan. Dia nak dunia, memang Allah Ta'ala bagi dunia. Tu pun kalau tengok ayat Quran lain, siapa nak dunia, Allah Ta'ala akan bagi bukan apa yang dia kehendak, mengikut apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Bukan mestinya siapa yang nak dunia, apa cita-cita dia dalam kehendak dunia ni pasti akan tercapai. Tak juga. Ada orang yang memang nak dunia, Allah Ta'ala akan beri kat dia ma nasya, apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ayat dia cari kelang kabut ni. Kau nak sebut pasal yang ni, kalau ikut dia sebut, kata Allah Ta'ala, Allah akan beri siapa nak cari dunia, dia bagi kat dunia. Akhirat je nak, akhirat tak nak buat dah. Pasal mu dah ambil abu-amu kat dunia. Lagi, dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu dalamnya. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Tu dia syarahan lah kepada ayat Quran tu. Mereka ni orang yang nakkan dunia ni dan perhiasan dunia, tidak dikurangkan sesuatu pun dalamnya dalam dunia ni. Ini kalau hanya sebut berdasarkan ayat Quran ni lah. Bermula mereka itu, sambung lagi ayat Quran tu, yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. Yang ni pun kalau tafsir satu-satu panjang ni. Siapa dia yang memang kalau ambil dunia ni betul-betul api neraka ni, yang memang api neraka betul kekal abadi selama-lama, orang kafir lah. Betul? Memang orang kafir, dia nak dunia Kalau kita orang ada iman, tapi iman ada iman, tapi iman macam kulit bawang, iman sebesar darah Allah. Nipisnya kita punya buah iman ni memang rupanya cari masuk dunia. Sembahyang duha pasal apa? Pasal nak murah rezeki. Ada orang tak sembahyang subuh tapi tak tinggal sembahyang duha. Orang tak bayang, pelik tak pelik Pelik gila tau. Pasal apa? Dia kata aku sembahyang duha, aku berniaga tak untung. Untung sikit. Biar tak yang subuh tak apa, tapi sembahyang duha tak boleh tinggal. Nampak? Apa maksud dia? Dia hidup pasal nak dapat rezeki, bukan hidup pasal nak taat ilahi. Kalau ikutnya dah, biar tak sembahyang duha, tapi sembahyang subuh. Nak dapat rezeki, kena sembahyang duha, tak sembahyang subuh, tak apa. Oh, tak apa. Tak apa tu pun giahmu, akidahmu. Tak apa tu. Pasal hukum kan tak sembahyang subuh ni tak apa. Habis. Boleh jatuh kamu. Tak apa tu. Dia telah meninggalkan, menafikan wajibnya sembahyang. Dia kata tak apa tu. Salah besar tu.
Jadi ke akhirat dia tak akan dapat melainkan neraka, pasal maksud dia dah tak betul dah lagi, dan batal oleh barang yang memperbuat mereka itu. Apa amalan dia buat je nak batal. Siapa batal? Batal tu pasal hubbul jah, hubbul syuhrah, pasal nak megah, nak masyhur, habis semua ni membatalkan amalan. Pasal bab-bab batin ni kalau kita belajar sifat-sifat mazmumah ni, banyak amalan-amalan yang batin ni, kalau nama amalan mazmumah ni, walaupun ada sebesar zarah takabur, batal habis amalan. Ada ujub walaupun sebesar zarah, habis semua amalan. Habis kan? Bukan sikit, habis. Ada ujub, habis amalan. Ujub tu ada sebesar zarah kan? Kita dah beramal 10 tahun, habis semua. Hangus habis. Satu saya dah ngaji, duk dengar ni, kata, kita ni tak ada apa lah. Memang kena tak ada apa. Satu kena sentiasa muhasabah ni. Buat apa? Kita ni, ya Allah, kalau nak kira amal ni dengan kita duk rasa megah, nak megah adalah ujub lah, sum'ah lah, sifat mazmumah dalam diri ni besar sangat. Amalan kita buat ni dah lah buat pun cincai-cincai, bercincai-boncai Mula tu macam mana? Duk megah pula amalan yang kita duk buat, matlamat pula untuk cari dunia. Tak ada apa kita amal ni. Tak ada apa. Satu, nak dapat ada apa ni macam mana? Ngaji, jumpa guru betul-betul yang betul-betul boleh bawa jalan akhirat, bagi dia pimpin kita betul-betul, kita ikut sungguh, tunjuk ajar dia macam mana nak bagi betul kehidupan dunia ni. Itu maksudnya gitu. Wajib cari guru gitu. Maksud apa? Itu je jalan kita nak lepas akhirat esok, supaya boleh berjaya, hidup boleh, istilahnya dapat kelepasan daripada api neraka. Kalau habis-habis dak pun masuk api neraka, akan ke syurga juga nanti. Sekurang-kurangnya habis macam tu pun jadilah. Tapi kalau boleh, ya Allah, kalau nak lepas langsung daripada, tak mau sentuh langsung dengan api neraka ni, jadi apa jalan? Kalau kita rasa dengan kita duk buat malas-malas ni boleh buat lepas senang-senang je tu, yang tu menunjukkan banyak kita acuai belajar, kita tak berguru dengan guru yang betul, tak tahu perjalanan Islam sebenarnya macam mana. Lepas tu kita rasa relax je tu. Na'udzubillah. Baik. Maka tiadalah ada pahala di akhirat esok. Wa batilu ma kanu ya'malun. Yang tu pun bukan teks Quran, yang tu huraian dia. Dia atas kata batal amalan, tak ada apalah akhirat esok, kosong. Na'udzubillah. Dan batallah barang yang mengerjakan mereka itu dalam dunia daripada segala kebajikan. Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih akan kemegahan. Jadi sama, siapa yang nak dunia, asal ayat Quran macam tu disebut oleh pengarang ni, tafsir dia termasuk dalam nak dunia ni, nak apa? Nakkan kemegahan. Sama lagi, kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup di dunia. Tegaklah. Jadi memang antara benda besar hidup dunia ni, apa dia? Dapat megah. Memang megah ni, kita kalau tak mengaji agama betul-betul, kita akan nak megah tu. Satu, kalau kita mengaji bab-bab tasawuf, bab-bab sufi, amalan sufi ni, mula-mula sekali dia akan buat apa? Dia hilangkan, dia nak hilangkan ajaran mula-mula. Kalau jumpa tok guru yang ajar bab batin ni, dia nak hilangkan kita punya rasa megah. Itu khasnya kalau saya berguru dengan tok guru saya duk mengaji ni, mula-mula buat apa? Bagi hilang rasa megah. Mari dengan rasa kosong nak mengaji, serah diri untuk terima apa saja nasihat tok guru pakai. Kalau dia kata, mu duduk pondok ni, tengok usahanya, tak ada kan duduk pendek, pondok special sikit, duduk, jangan sembah banyak. Ngaji macam ni. Sehari dia tengok dia, mu kena mengajar macam ni. Kita nak mengaji, dia suruh kita mengajar lah. Allah. Macam mana? Tak je. Ada benda dia suruh tu. Ada pasal tu. Sehari dia bagi tugas kita, mu jaga ketua, jaga lembu. Jaga lembu pula. Jaga budak, udahlah, apa kena jaga lembu pula. Ada pasal. Kami dulu tuan-tuan, tu bagi tugas macam-macam. Ada yang dia tak bagi pun. Ada yang kami sendiri yang istilahnya,
khidmat dan letakkan diri kita di tempat hina. Antaranya apa? Saya kepala-kepala telaah yang geng saya dulu, ada yang saja pergi khidmat petang-petang lepas ngaji asar, bawa pergi khidmat sodok tak lembu. Antaranya Ustaz Anafiah. Tuan tak kenal kan? Kalau ahli falak Johor tu, memang Malaysia ni kalau falak syar'i dia antara orang besar lah. Ustaz Anafiah Abdul Razak. Tu satu batch yang saya mengaji dulu lah kat Patih ni. Dia antara orang khidmat lembu. Di bawah jagaan dia lembu-lembu Tok Guru ni semua sihat-sihat, besar-besar, gemuk-gemuk. Khidmat dia apa? Tak lembu. Budak tu apa? Dia buat apa? Baja tanam sayur. Budak-budak pondok ni sayur dia bagi peri je. Sawi dia besar tu, besar tu. Dia baja tak lembu. Saya pun tak tahu dia belajar teknologi pertanian apa macam mana tu Tapi rajin. Khidmat. Berkat khidmat dia, tengok dia duduk kan. Dia tak nak masyhur. Duduk tempat hina. Letak tempat hina. Orang taklah duduk tempat mulia. Angkat dia. Dan bila dia dah faham prinsip, tengok dia walaupun pangkat tinggi, macam mana? Tengok dia ngajar macam mana? Macam mana kami ngaji pondok, macam mana perangai dia dulu, sampai lah ni perangai tu rupa tengok, tak ubah. Macam tu, saya kenal satu saya sebut. Allahu Akbar. Baik. Jadi dia sebut cari kemegahan ni antara sebesar-besar kesilapan dalam segala kesilapan hidup dunia. Allah. Mudah-mudahan taklah pelihara kita semua ni. Tiang nisbah doa satu hal, dan kena cari jalan. Kalau nisbah ilmu, besar ilmu ni nak bawa kita supaya jangan bermatlamatkan selain Allah Ta'ala. Ilmu tauhid mesti betul. Mesti faham la ilaha illallah, ya Allah saja ilah, Allah saja sempurna, Allah sajalah layak segala kepujian, kelayakan, kebesaran, keagungan, kemuliaan. Kita ni makhluk ni hina, hajat, leke, rendah. Tak layak langsung untuk dapat kemegahan dan kepujian. Betul pahaman la ilaha illallah ni, insya-Allah betul berjalan. Macam mana pun nak dapat pimpinan supaya batin ni betul, dia tak dapat tidak, paling baik duduk bawah seorang guru. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan betul-betul guru hakiki ni, boleh tunjuk kita jalan apa zahir dan hati sanubari ni betul-betul boleh bawa ke ilahi, insya-Allah. Ketahui olehmu itu dulu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata semacam dengan harta benda. Dia sebut ada bab megah yang kecuali. Megah kecuali ni yang kalau nak cari, cari yang ni. Bila tu? Coming soon lah nanti . Ada bab megah yang kita dituntut untuk, bahkan boleh kita nak canang diri untuk megah, untuk menzahirkan agama. Nanti ada pelajaran itu. Asal ni megah kena buang. Wallahu a'lam. Soalan kalau ada. Tak ada makna apa? Oh, lama tu. Betul? Oh, disebarkan lagi ya? Okey. Ya. Kalau Allah perkataan tunggal tu kata dia tak ada maksud. Ulama je pandai-pandai mereka-reka zikir Allah ni. Allah. Kalau ikut isu tu lama dah zaman PKP itu kan. Kaedah kita macam mana para sebut ulama, bahkan kita sebut Al-Quran dululah. Yang dalil ulama kita ambil nak menunjukkan bahawasanya sebut Allah saja, istilahnya zikir kalimah Allah dengan mufrad, tunggal, satu word, one word only. Quran kata apa? Wala zikrullahi akbar. Sebut Allah ni benda besar. Siap? Allah saja sebut satu benda besar. Sebut kalimah Allah ni, Quran kata apa?
Orang beriman ni allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut saja Allah, gementarlah hati. Kita tak gentar tu lain hal. Tapi orang yang iman sempurna macam mana? Sebut Allah satu kalimah aja, gementar hati. Kita tak gementar, kena ngaji lagi lah. Macam mana tu? Tapi antara perkara yang boleh menyebabkan gementar hati, sebut Allah saja. Selalu dalil ke Quran. Quran juga sebut macam mana? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak ketahuilah, macam ada terjemah macam tu, dengan sebut Allah. Allah. Quran pun mention macam tu. Tenang hati. Allah sendiri yang maklumkan, sebut kalimah satu je. Allah. Boleh tenang hati. Macam mana huraian ulama nak semak nanti ilmu macam mana nak faham kena Allah Ta'ala mengaji lagi lah tu kan. Tapi nak kata dalil dalam Quran sendiri nak menunjukkan memang boleh sebut zikir Allah tu. Quran. Dalil pun Quran, Allah Ta'ala kata apa? Wazkurullah zikran katsira. Kamu ingatlah Allah sebutan yang banyak. Allah ya. Tak sebut pun subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak ada pun. Sebab apa? Allah. Satu ya kalimah. Iaitu kalau faham ayat Quran tu, dia cakap kata tak boleh zikir Allah ni mengarut, tak ada makna. Ulama yang pandai reka, woi, yang ni salah fakta ni. Saya sebut macam tu cukup kan. Sehari saya lebih lagi, saya gerang, saya bengang, saya sebut sepaknya macam kan. Memang salah susah pun cakap tu. Salah susah. Memang mengelirukan. Memang mengelirukan. Pasal benda tu memang diajar. Bahkan latihan-latihan kita untuk khasnya atas sebut perjalanan batin ni, memang antara zikir yang diajar ialah zikir Allah, Allah saja. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau dia kata zikir Allah, Allah tak ada makna, maksudnya dia ni tak pernah mengaji bahasa kot kan. Pasal sikit lagi sebut gini, Allah ni nama khas, ilah nama am. Ilah Tuhan Allah nama khas. Nama am nama khas. Walaupun kita sebut nama am bahasa Melayu pun, saya sebut sekolah Idrisiah, lain dah tu. Mesti ada makna dia. Sekolah macam mana? Sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sekolah pasti, sekolah tadika, sekolah taska kan? Sekolah swasta, sekolah kerajaan, umum sekolah. Tapi sekolah Idrisiah kan ada, kita kenal sesuatu. Kalau kita fahamlah Idrisiah tu apa? Contoh kalau kita duduk Perak ni, sekolah Izzuddin Shah. Weh, tak kenal Izzuddin Shah tu duduk Perak lah weh. Sekolah menengah Raja Perempuan Takyah, tak kenal sekolah menengah Raja Perempuan Takyah ni, bukan orang Perak lah weh. Dengar saya sebut itu kan? Faham kan? Saya tak syarah apa-apa, saya sebut sekolah Izzuddin Shah. Ringkasan dia SIS. Contoh. Tuan-tuan tak kenal sikatan, nak tahu tak apalah. Tapi Izzuddin Shah kalau boleh, nak duduk sekolah tu. Kalau ada anak cucu, nak bagi anak cucu duduk sekolah tu. Tak nak. Memang mu tak kenal apa lah weh. Kalau takat sebut sekolah Izzuddin Shah, sedangkan dia isim makrifah, nama khas di kalangan makhluk. Di kalangan makhluk, tu pun kita dah kenal sesuatu. Allah mu tak kenal. Astagfirullah. Wajib syahadah lain lah. Weh, kasar sikit lah bahasa tu kan. Wajib taubat mengaji lain lah. Macam tu lah kalau nak sebut. Tu saya lajak tu. Saya dah lajak tu. Bahasa tu kasar tu. Orang potong lagi tu. Ustaz kata, wajib syahadah lain. Wih, batal syahadah kan. Maksudnya mu kena mengaji lain lah. Kena bersaksi lain. Siapa Allah Ta'ala ni. Kata ulama, Allah ni, tambah kita mengaji nahu. Ada isim nakirah, isim ma'rifah tu saya guna nama am, nama khas ni. Allah nama khas, bahkan Allah nama khas ni, dia bukan nama khas biasa. Dia ialah a'raful ma'arif, yang kisah Imam Sibawai ni, dengan rahmat Allah Ta'ala, dia tak faham dia, kenal dia siapa Allah Ta'ala, dan faham yang dia dalam ilmu bahasa Arab, yang dia meletakkan isim alam ni lebih ma'rifah daripada isim domir, dan isim ma'rifah ni, isim alam ni lebih ma'rifah daripada isim domir. Dia jadikan bukan isim alam biasa, tapi Asma'ullah Al-Husna ni adalah a'raful ma'arif. Dengan sebab tu Allah Ta'ala lepaskan dia daripada azab kubur. Dan soal, bukan azab kubur, soal muka nakir dalam kubur. Ada riwayat cerita dia, yang bila dia masuk kubur,
Pasal dia kenal sangat Allah Ta'ala. Jadikan asma Allah ni a'raful ma'arif. Malaikat muka nakir tak tanya dah dia dalam kubur. Pasal dia kenal dah siapa Allah Ta'ala. Tak payah tanya ma rabbuka. Memang dia yang keluar ke hukum masa hidup dunia lagi. Allah ni a'raful ma'arif. Tak ada siapa ulama sebut macam tu. Dia orang mula-mula pertama atas istihar dengan kaedah nahu. Dia kata Allah adalah a'raful ma'arif. Sikit saya sebut itu kalau nisbah ilmu ni. Itu penyataan macam tu tak betul ya. Mudahan pelihara dan beware of them. Itulah. Kalau nak tengok juga saya nak kata macam mana, tapi ulama kita dah ajar dah. Kalau COVID pun macam mana? Beware of COVID kan. Jangan beware at COVID, beware of. Ada tempat wabak jangan masuk. Gunakan aplikasi My Sejahtera tu. On pasal location. Sehari kita masuk kawasan-kawasan tertentu, sehari dia akan keluar alert. Tuan-tuan tak tahu dengar, pergi tengok, pergi cari macam mana. Saya pun tak berapa nak guna sangat tu. Ni kawasan merah ni, tet, macam tu kot bunyi kan. Tet, berhati-hati kawasan merah, pakai penutup muka, dari penjarakan sosial. Masuk kawasan tu dia akan bagi alert. Ni kawasan PKPB. Masuk, dia bagi alert. Ini kawasan hijau. Ni cerita. Nak sebut apa? Beware of them. Itu kot sekali lalu. Khidmat apa kita boleh buat untuk tutup guru Al-Quran kita yang dah meninggal? Ramaikan lagi anak murid yang kita ajar dengan sebab kita mengaji dulu, kita pandai. Bagi lagi makin pandai. Bagi downline kita tu ramai. Macam tu kot bahasa mudah. Memang presiden macam tu. Antara kita menghargai ilmu guru, apa dia? Kita ramaikan, kita salah satu murid dia. Kita ramaikan lagi downline kita yang ni adalah anak murid hasil daripada anak murid dah. Jadi kalau akhirat esok, kalau nak bawa apa kerja dah khidmat untuk aku, bawa ni 10,000 anak murid. Ya Tok Guru, ni semua anak murid saya. Pasal Tok Guru ajar saya dulu. Agak-agak dapat syafaat lah Tok Guru. Masya-Allah. Sama agak kita dengan umat Nabi Muhammad SAW macam tu Apa dah khidmat lagi kat Rasulullah wafat? Tarik sebanyak mungkin untuk orang boleh ikut cara hidup Nabi SAW. Akidah yang betul, dan banyak boleh selawat atas Nabi SAW. Itu kot sekali lalu. Apa khidmat boleh buat lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.